Selamat sejahtera hadirin sekalian. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami pada petang ini. Semoga anda semua berada dalam sihat sejahtera. Kembali lagi kita pada minggu ini dengan sebuah lagi episod di Strata Talk Show. Untuk anda yang baru mengikuti program ini dibawakan khas oleh The Excel Academy of Real Estate melalui laman rasmi Facebook kami. Dalam program ini, kami akan membincangkan isu dan kes berkaitan pengurusan pembangunan berstrata bersama para jemputan khas yang terdiri daripada profesional industri di Malaysia. Bersama kami pada hari ini ialah Surveyor Muhammad Zulfikar Omar yang merupakan Ketua Unit Pesuruhjaya Bangunan COB, Majlis Pembadaran Kuala Selangor, dan beliau akan membincangkan topik bertajuk Undang-Undang Kecil bagi Badan Pengurusan Bersama, also known as the Joint Management Body, JMB, dan Perbadanan Pengurusan, which is also known as the Management Committee, MC. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan yang ingin diajukan kepada Surveyor Zulfikar, sila tinggalkan soalan anda di bahagian komen Facebook di bawah, dan Surveyor akan menjawab segala pertanyaan anda di hujung siaran program ini. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Surveyor Zulfikar untuk memulakan sesi perkongsian pada hari ini. Silakan, Sir. Okay, Assalamualaikum semua. Saya Zulfikar Omar daripada Unit Pesuruhjaya Bangunan Majlis Perbandaran Kuala Selangor lah. So pada petang ni saya akan menyampaikan ataupun memberi sedikit perkongsian berkenaan dengan Undang-Undang Kecil Akta Pengurusan Strata 2013 dalam jadual ketiga lah. Okey, saya rasa sesiapa yang mendiami di kediaman strata, sama ada high rise ataupun landed strata, sangat-sangat familiar dengan undang-undang kecil yang setiap skim implementkanlah dalam di kawasan masing-masing lah. So pada hari ini saya akan menyampaikan sedikit mungkin tuan-tuan dan puan-puan dapat lebih memahami secara mendalam berkaitan dengan Undang-Undang Kecil Pengurusan Strata. Okay. So Undang-Undang Kecil Pengurusan Strata ni kalau kita lihat di dalam jadual ketiga di dalam peraturan pengurusan strata penyelenggaraan dan pengurusan 2013 lah. So tuan-tuan boleh tengok isi kandungan dalam Undang-Undang Kecil ni terbagi kepada ada permulaan. So 02 ni dia menceritakan tentang pengurusan perbadanan, fungsi pengurusan perbadanan, ketiga adalah pemilik, keempat harta bersama, kelima berkenaan dengan kenderaan, keenam berkaitan dengan pelupusan, sistem pekerjaan, pengubahsuaian serta kecacatan petak yang memberi kesan kepada sokongan dan perlindungan unit tersebutlah. Okey, siapa kalau kita bercakap tentang undang-undang kecil ni, siapa yang pakai undang-undang kecil ni? So kalau undang-undang kecil yang saya kongsikan pada hari ini undang-undang kecil, sama ada undang-undang kecil ataupun undang-undang kecil tambahan, ini adalah terpakai untuk pemaju, pembeli, badan pengurusan bersama, JMB, pemunya petak atau pemilik petak, perbadanan pengurusan, management corporation, penerima gadaian, perbadanan pengurusan subsidiary, MC subsidiary, penerima pajak, penyerahan hak, penyewa, penghuni atau penghuni sesuatu petak lah, ataupun kita boleh panggil sebagai penyewa lah. Okay, undang-undang kecil tambahan telah perlu ditandatangani atau ditemeterai oleh setiap badan yang saya sebutkan tadi yang dinyatakan dan mengandungi wa'ad bersama untuk memerhati dan mematuhi dan melaksanakan semua peruntukan undang-undang kecil. So contoh kalau kita ada undang-undang kecil tambahan, kita perlu masukkan di dalam ketetapan khas dalam mesyuarat agung tahunan ataupun mesyuarat agung luar biasa lah. Okay. Seterusnya,
saya nak tafsirkan dalam undang-undang kecil ni, kita ada dalam undang-undang kecil ni ada disebutkan apa itu perbadangan pengurusan. Okey, perbadangan pengurusan di dalam tafsiran ni bukanlah perbadangan pengurusan management corporation, tidak. Okey, perbadangan pengurusan ni dinyatakan di dalam undang-undang kecil ni adalah ditafsirkan sebagai pemaju, joint management body, management corporation subsidiary lah. So disebut sebagai perbadangan pengurusan, merujuk kepada semua anggota-anggota badan yang saya sebutkan tadi. Okey, jawatan kuasa pengurusan pula. Apa itu jawatan kuasa pengurusan? Okey, kadang-kadang ramai yang tak tahu kan, kalau kita sebut ramai yang tahu JMB dan ramai tahu management corporation, tapi ramai tak tahu JMC. Ada yang keliru berkaitan perbezaan antara JMB dan JMC dan JMB. JMB is Joint Management Body, badan itu sendiri. Tapi JMC is Joint Management Committee, jawatan kuasa pengurusan di dalam JMB ataupun Management Corporation itu sendiri. So kalau kita tengok sesuatu persatuan ataupun sesuatu badan, mesti ada ahli kan. So jawatan kuasa pengurusan inilah ahli di dalam JMB ini sendiri. Okey. Sama juga tadi, jawatan kuasa pengurusan merujuk kepada jawatan kuasa pengurusan bersama atau jawatan kuasa pengurusan subsidiary. Okey, berkaitan dengan kepada pemilik. Apa kalau ramai tak biasa kita sebut biasa owner kan. Okey, pemilik samalah kan, direct translation is pemilik is owner lah. Pemilik ni merujuk kepada pembeli dan pemunya petak tadi tu. Pembeli dan pemunya petak rumah yang kita beli lah di skim strata tu, sama ada rumah tu kalau kita sebut kepada pemilik petak, biasanya orang individu tu dah membuat MOT atau membuat transfer. Tetapi kalau kita beli pembeli, mungkin dia baru beli rumah tu belum membuat, hanya ada grant sale and purchase agreement saja. Okay, kalau unit share ni, unit share yang diumpulkan. Unit share ni biasalah kan, untuk unit share berapa setiap unit share. Kalau contohnya rumah tu dikategorikan, dia ada banyak kategori dalam rumah tu, dia ada penthouse ataupun dia ada mungkin ada villa, kan, setiap kondominium ataupun kondominium ke apartment ke mungkin ada jenis-jenis kan, jenis A, jenis B lah. So setiap tu berbeza, unit share berbeza lah. So besar unit share tuan-tuan dan perempuan, besarlah maintenance fee yang perlu dibayar. Okay, so seterusnya, apakah fungsi pengurusan perbadanan? Okay, fungsi pengurusan perbadanan ni semua orang dah tahu. Okay, apa fungsi pengurusan perbadanan ni? Paling utama adalah menyelenggara kan, perlu bukanlah pengurusan perbadanan ni sendiri yang pergi baiki, tidak cuma dia melantik orang-orang service provider kan untuk menyelenggara lift, pastikan lift tu dalam keadaan yang baik. Okay, kalau tidak pastikan lift dalam keadaan baik, mestilah kita kena ada selalu buat inspection lah, mungkin daily ataupun weekly kan, supaya kita make sure semua lift ataupun tak kisahlah lift ataupun kebersihan landscaping perlu dijaga dan perlu ada daily checking lah, kalau terutama kebersihan. Okay, so sama juga kan, macam ni lah kan, lift, menyelenggara pembentukan pipe, wayar, kabel dan saluran sedia ada, menyelenggara mana-mana utiliti dan perkhidmatan bersama dalam kawasan harta bersama. So pastikan pengurusan perbadanan ni ataupun JMB ataupun ejen pengurusan perlu memastikan mana-mana utiliti di kawasan harta bersama berfungsi dengan baik. Kadang-kadang kan kita tengok, kadang-kadang saya pergi inspection di kawasan saya di Kuala Selangor sendiri, iaitu Puncak Alam, Sarjana Utama, kita tengok banyak juga rumah tu dikategorikan sebagai rumah kos tinggi, tetapi bila kita pergi ke swimming pool, kita tengok swimming pool tu tidak berada di dalam keadaan yang baik, tidak dibersihkan dengan sempurna lah. Mungkin pihak JNB, pihak MC atau pihak ejen pengurusan sendiri perlu sentiasa memastikan semua dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang comfort lah. So pengguna-pengguna pemilik petak suka dengan dan enjoy dengan harta bersama yang telah disediakan oleh pihak pemaju. Okay, yang ni sama je, memberi dengan polisi, menyegara proses tender, sistem kawalan kredit, mentadbir dan menguatkuasakan undang-undang kecil dan sentiasa mengemaskini daftar strata. So kalau kita bercakap berkaitan dengan proses tender, so dalam proses tender ni kita telah mengeluarkan satu dasar ataupun satu garis panduan kepada JMB, MC, ejen pengurusan untuk melantik mana-mana service provider. Okay, kalau contohnya kita ada sebut harga, kita ada direct nego, kita ada tender, dan benda ni saya rasa sangat JMB MC perlu mematuhi, bukan sesuka hati untuk melantik service provider, tidak
tidak mengikut garis panduan telah ditetapkan di dalam garis panduan KPKT lah. Okey, berkaitan dengan mengemas daftar strata. So yang ini pun sangat penting. Kadang-kadang buku bila grant strata dah keluar, kan, bila grant strata dah keluar, so pihak JMB dan pihak MC bertanggungjawab sebenarnya untuk memastikan pemilik petak ni dah membuat memorandum of transfer MOT. Bila dah cukup 25%, pihak pemaju boleh mengadakan mesyuarat agung pertama MC, sebab kalau kita tengok kan PTJ dah keluarkan sijil dah cukup 25%, so maksudnya pemaju tempoh sebulan tu pemaju dah boleh panggil untuk MC lah. Okey, pengurusan perbadanan ni sama je kan, harta bersama untuk faedah bersama. So kalau kita sebut harta bersama untuk harta bersama ni semualah kan, harta bersama memang semua pemilik petak boleh enjoy facilities yang ada di dalam harta bersama tu kan, kecuali lah pemilik petak tu ada tunggakan ataupun ada tunggakan, memang dia tidak boleh menggunakan harta bersama tu lah. Okay, so sebagai perbadanan pengurusan, apa fungsi perbadanan pengurusan ni? Untuk menjaga harta bersama tu. So perbadanan pengurusan adalah mengawal dan mentadbir harta bersama bagi faedah semua. So semua orang boleh guna. So melalui apa? Melalui perjanjian dengan seorang pemilik tertentu. Contoh, saya bagi contoh, untuk kita ada dewan, pemilik petak tu ataupun owner tu dia macam ada satu event ataupun nak buat birthday party ataupun nak kahwin ke, macam mana nak menggunakan dewan tu, boleh digunakan untuk tetapi perlu memohon kepada pejabat pengurusan, akan ada satu agreement ataupun form. Okay? Biasa-biasa kalau JMBMC ni digunakan form untuk syarat-syarat yang ditetapkan. Okay, you nak guna boleh, tapi ditetapkan syarat-syarat tertentu dan masa-masa yang tertentu. Tidak boleh digunakan sepanjang masa ataupun sepanjang sebulan, tu tak boleh digunakan lah. Contoh kalau dia bersetuju untuk menyewa selama sebulan kan, kalau kita menggunakan contoh biasanya orang ambil sehari ataupun 2 hari kan, untuk menggunakan dewan tu mesti ada syarat-syarat tertentu ataupun deposit yang digunakan untuk menjamin harta bersama tu dalam keadaan yang baik selepas pemilik petak tu menggunakan harta bersama tu. Contoh kalau dewan, contoh ada meja, ada kerusi kan, selepas event tu tengok meja kerusi patah kan. Sebab tu pihak pengurusan meletakkan deposit, kepada deposit, dan mungkin ada juga yang mengenakan cleaning fee ataupun admin fee lah. Alright. So seterusnya adalah peruntukan kemudahan atau perkhidmatan. Perbadanan pengurusan boleh membuat satu perjanjian dengan seorang pemilik tertentu bagi peruntukan kemudahan atau perkhidmatan. Sama je macam saya cakap tadi itulah. Dia ada satu perjanjian yang if dia nak menggunakan special, nak menggunakan untuk diri, untuk tertentu saja kan, event tertentu saja, dia boleh menggunakan lah. Okay, seterusnya pemungkir. Bila kita sebut ramai yang, kalau saya sebut sebagai pemungkir, memang kadang-kadang tak tahu apa itu pemungkir. Okay, pemungkir ni adalah individu yang gagal membayar wang penyelenggaraan lah, yang gagal membayar wang penyelenggaraan, yang gagal membayar wang penjelas kan, berkaitan petaknya atau lain-lain wang yang dikenakan oleh atau kena dibayar kepada perbadanan pengurusan. Contohnya mungkin ada setengah kawasan tu terutama service apartment, kadang-kadang kena bayar air kepada pejabat pengurusan kan. Itu perlu dibayar lah. Pemilik petak perlu aware lah. You duduk rumah strata dan you kena pastikan tuan-tuan dan puan-puan kena bayar kan. Sebab tu kita beli rumah strata. Rumah strata ni berbeza dengan rumah landed biasa. Sebab rumah landed biasa dia tiada charge penyelenggaraan kan. Mungkin jalan landscape semua tu kita serahkan kepada pihak PBT lah, pihak Majlis Perbandaran atau Majlis Dewan Bandaraya ke kan, yang menguruskan. Tapi kalau untuk rumah berstrata, so kita nak selesa duduk rumah strata, nak pastikan kebersihan kita terjamin, lift kita berfungsi dengan baik, swimming pool kita okey, landscape pun cantik kan, barulah balik rumah kan, baru cakap seronok kan, kita seronok bila tengok. Tapi bila ada individu yang tidak membayar wang penyelenggaraan ni, macam mana nak tampung perbelanjaan service provider, macam mana nak bayar landscape, macam mana nak bayar cleaning, macam mana nak bayar lift punya
servis kan. So kita jangan menjadi selfish lah, jangan menjadi selfish lah. Sebab kita beli rumah berserata ni kita kena tahu kan, kita kena tahu beli rumah serata ni memang kena bayar wang penyelenggaraan. Okey, bila tuan-tuan dan puan-puan yang kan, bila seseorang tu tidak membayar dalam tempoh 14 hari, contoh bil keluar kan, bil keluar mungkin ada yang keluar monthly, ada yang keluar quarterly. So selepas tempoh 1 hingga 14 hari. So 1 hari bulan hingga 14 hari bulan. So after 14 days tu dia tidak dibayar, dia boleh digelarkan sebagai pemungkir. Dan apa tindakan yang boleh diambil ni? Apa pihak pengurusan boleh ambil tindakan kepada pemungkir-pemungkir ni? So banyak tindakan yang boleh dibuatkan. Kadang-kadang kalau lewat sebulan tu kita boleh maafkan lagi lah kan, mungkin dia terlupa. Tetapi kalau dah bertahun-tahun sehinggakan sesuatu unit tu sampai 30,000, 40,000, macam saya punya rumah saya tengok kan, pihak pengurusan papa kan, unit-unit dan nama sekali, okay, saya tengok kat situ ada dalam tunggakan lebih 100,000 sebulan pun dah bayar dekat 7,800 kan. So memang akan cecah kalau tidak dibayar dalam tempoh masa yang lama lah. Okey, apa tindakan kalau seseorang pemilik petak yang tidak membayar penyelenggaraan, apa tindakan dia? Okey, boleh dikenakan, pihak pengurusan boleh mengenakan 10% faedah ataupun interest lah kepada pemilik petak tu. Boleh kenakan faedah tu. So yang kedua, boleh pamerkan senarai nama pemungkir ataupun nama pemilik petak dengan jumlah hutang dia tu, macam saya cakap tadi tu, boleh paparkan di kawasan ataupun di papan notis yang mungkin owner ataupun penghuni boleh membaca kan, mungkin di lift ataupun mungkin di notice board kan, yang boleh baca, yang dia tersedar, mungkin dia terlupa yang dia nak bayar. So bila dah nampak, so okey, saya ada hutang rupanya kan. So itu salah satu inisiatif untuk meningkatkan pembayaran lah. So yang kedua, mengaktifkan peranti akses automatic tag ataupun transponder. So kebanyakan rumah, saya rasa rumah flat pun dah pakai kad akses kan. So bila kita tak bayar, seseorang tu tidak membayar wang penyelenggaraan, pihak pengurusan tiada masalah, memang dibenarkan untuk menyekat kad akses. So bila kad akses dah disekat kan, nak masuk kereta pun susah, nak naik di atas rumah pun susah. So apa, mungkin seseorang tu dia canda, okay, give up lah, so dia bayar. So ini pun salah satu cara untuk meningkatkan kutipan wang penyelenggaraan lah kan. Tapi bukanlah bermaksud dia tak bayar tu, dia disekat kad akses tu, dia tidak boleh masuk langsung. Tetapi kita susahkan dia, kita minta dia untuk register, kita minta dia register dalam buku register lah. So susahlah setiap kali dia nak masuk, setiap kali tu jugalah dia nak kena register dan sebagainya lah. Okey. So yang seterusnya adalah charge tidak melebihi RM50. Okey, yang ini pun boleh menjadikan income kepada pejabat, kepada pengurusan RM50 kan. If you nak aktifkan kad tu, boleh dikenakan charge RM50 lah. Okey, seterusnya menyediakan buku daftar pemungkir. Ni yang saya cakap tadi lah, menyediakan buku daftar pemungkir dan mengarahkan pemungkir untuk mendatangi buku tersebut setiap kali masuk dan keluar. Jangan pula you guys tak bagi pula dia masuk dia punya parking ke yang dia tak boleh, sepatutnya memang tak boleh pun kan, sebab nak masuk parking pun dia still menggunakan daluan harta bersama. Tetapi dia nak tak cakap, kita boleh sediakan buku daftar pemungkir dan mengarahkan pemungkir untuk menulis. So kita hanya menyusahkan diri sajalah. Kita tidak menidakkan hak pemilik petak tu, tidaklah. Kita tidak so JMBMC jangan pula kan dia tak bayar tapi kita tak bagi dia parking dekat di kawasan di accessory parcel dia, itu salah lah, sebab itu dia ada hak. Sebenarnya dalam akta dah bagi tahu boleh buku daftar pemungkir, tapi kita menyusahkan dia. Alright. So mungkin ada tambah sedikit kot. Okey, yang tadi tu yang berkaitan dengan pemungkir tadi tu, so sesiapa yang tidak membayar wang penyelenggaraan pun boleh disekat dalam penggunaan harta bersama lah. Contoh, dia tidak boleh menggunakan swimming pool, tidak boleh menggunakan dewan ataupun di kawasan-kawasan harta bersama kan, dia nak enjoy the facility, so dia disekat. Kebanyakan kalau kita pergi rumah-rumah berserata atau rumah bertingkat, memang setiap untuk masuk akses di harta bersama memang ada access door kan.
Tuan-tuan dan puan perlu touch dulu baru dapat enjoy the facilities lah. So itu tujuan dia lah, tujuan dia untuk meningkatkan wang penyelenggaraan supaya dia sekat ada pintu akses tu, supaya if you tak bayar, dia sekat lah. So pandai-pandai lah bayar kan. Okay, seterusnya berkenaan dengan apa kuasa-kuasa Pembedahan Pengurusan untuk mengenakan denda. Okey, tuan-tuan boleh dibenarkan untuk mengenakan denda if dia tak bayar, melanggar peraturan-peraturan undang-undang kecil, boleh dikenakan denda sebanyak RM200 lah. RM200 itu paling maksimum lah yang boleh dikenakan denda kepada pemilik peta yang ingkar arahan-arahan undang-undang kecil ni lah. Tapi tidak dalam atas cakap maksimum RM200, so tuan-tuan tak boleh kenakan RM300 ke RM400 lah, sebab dia dah against dengan akta kan. So Seksyen 32 ni, Seksyen 32 kurungan 3, pengenaan denda yang tidak melebihi RM200 terhadap mana-mana punya peta penghuni atau jemputan yang melanggari mana-mana undang-undang kecil. So macam saya cakap tadi lah, so maksimum dia RM200. So kalau kurang daripada RM200 tak ada masalah. Tetapi yang ini memang dalam akta, tuan-tuan kena sahkan kan, untuk implement RM200 ni perlu disahkan di dalam mesyuarat agung tahunan ataupun EGM. Alright. Okey, seterusnya apa pemilik? Kan kita sebut kepada pemilik, itu pemilik peta lah. Okey. So apa tugas pemilik peta ni? Apakah tanggungjawab sebagai pemilik peta, dia perlu buat apa? So of course dia kena bayar wang penyelenggaraan tepat pada masa ni. Dia tak bayar, macam mana nak maintain kan bangunan tu kan. So simple kan, cukai tanah, cukai harta. Sekarang ni mana-mana skim yang dah ada dapat MC, PTG dah boleh kenakan cukai peta. Okey, cukai peta ni menggantikan cukai tanah lah. Okey. So cukai harta ni pun, cukai pintu ni pun jangan lupa bayar tuan-tuan. Walaupun kita duduk di perumahan berstrata, cukai pintu pun wajib dibayar. Sebab janganlah salahkan pihak PBT kan, bila kita kutip ni rumah strata, kenapa perlu kutip cukai pintu kan? Sebab kita bayar wang penyelenggaraan. Tidak. So tuan-tuan datang menuju ke tempat ataupun hartanah tuan-tuan puan-puan tu perlu melalui jalan kan, jalan majlis kan, longkang, Terusan Negara, kutipan sampah-sampah domestik. Setiap tu perlu dicukaikan. Hanya sedikit kalau kita nak comparekan dengan berapa PBT dah bayar, sebenarnya tuan-tuan bayar hanya sedikit saja. Okey, tanggungjawab tu bukan saja tanggungjawab perlu dibayar kepada office management, tetapi perlu bayar juga cukai harta dan cukai tanah, cukai peta tadi tu. Okey, yang kedua lah membenarkan Perbadanan Pengurusan dengan notis yang munasabah untuk memasuki petanya. Okay, kadang-kadang isu biasa yang kita tengok, apa isu biasa kalau dekat perumahan berstrata ni? Leaking interfloor, kebocoran antara tingkat kan. Kadang-kadang kebocoran tingkat, JMB perlu if ada isu, JMB perlu memasuki mana-mana peta, sama ada peta atas atau peta bawah, untuk menyiasat kebocoran, untuk mengeluarkan Undang-Undang 28 dan siapa yang bertanggungjawab kan. So pemilik peta perlu benarkan kepada pihak pengurusan untuk memasuki di kawasan tersebut. If you tak benarkan, macam mana nak selesai masalah tu? Saya ada satu kes di Kuala Selangor di townhouse. So dia tidak benarkan pihak pengurusan untuk masuk. So tapi rumah dia bocor. So macam mana kita nak baiki rumah tersebut? So pihak tu memang pihak pengurusan pun dia dah tak boleh tu. So pihak sebelum boleh bantulah, kita bantu untuk keluarkan notis. Kita pergi lawatan tapak kan. Kita advise lah kan kepada pemilik peta yang degil ni lah. So kebiasaannya bila PBT datang bila KPKT datang turun ke isu ni, alhamdulillah boleh diselesaikan lah walaupun lambat sedikit lah. Okay. So selain itu kita menyenggara pipe, wayar kabel selain digunakan, menyenggara harta bersama atau melaksanakan apa-apa kerja atau tindakan yang perlu munasabah lah. Okay, yang ini pemilik peta punya tanggungjawab lah. So yang ketiga, menjalankan kerja yang diperintah oleh mana-mana pihak berkuasa membaiki dan menilai peta tidak menyebabkan kacau ganggu. Kan contohnya lah tuan-tuan punya rumah tu memberikan ketidakselesaan
kepada pemilik petak yang lain ataupun kepada jiran-jiran anda. Contohlah you letak you punya pasu bunga ke, you tambah buat extension ke, itu kan tidak dibenarkan kan. So kita PBT ataupun pihak pengurusan boleh mengarahkan untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk membersihkan ataupun membuatlah kerja-kerja perbaikan selepas tuan-tuan rosakkan benda tu. Okay. Okay, ni larangan am untuk pemilik. Okay, apa larangan am untuk pemilik? Tidak menggunakan petak secara haram yang boleh menjejaskan reputasi kawasan pemajuan, tidak menggunakan bahan api yang menyebabkan kepulan asap atau bau busuk. So ni di bawah public nuisance lah. So tuan-tuan tak boleh lah tujuan nak buat petak tu nak dijadikan restoran ke kan, ataupun nak membuat perkara-perkara yang penyalahgunaan dadah kan. Saya banyak dah isu-isu dadah ni kan. Isu-isu dadah ni pun famous juga kan di kawasan-kawasan strata, sebab kebanyakan di kawasan-kawasan strata high end agak privacy dan banyak aktiviti haram. Okay, aktiviti haram yang tanpa kita sedar kan. Sekali kita tengok ada rupanya penyalahan penggunaan dadah di kawasan tersebut lah kan. Okay, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan kan, sebenarnya kalau kita rumah kita berstatus residential bukan komersial, kita sebenarnya tidak dibenarkan untuk membuat Airbnb ke ataupun untuk membuat chalet kan, memberikan keuntungan dalam sesuatu petak, sebenarnya tidak dibenarkan sebab kita tengok syarat nyata di dalam grant tanah tu apa. Syarat nyata itu hanya untuk residential saja, so untuk residential sahaja kan, bukan untuk perniagaan kan, melainkan tuan-tuan dan puan-puan punya tanah ni adalah dikategorikan sebagai komersial. So itu bagi saya itu tak ada masalah lah. Okey, seterusnya larangan kacau ganggu. Kacau ganggu ni tidak menggunakan bahasa atau perlakuan yang boleh menyinggung pemilik lain. So yang ni pun kacau ganggu bukan jadi disebabkan bunyi bising ke ataupun benda-benda yang macam saya cakap menggunakan bahan api, tidak. Okey, kacau ganggu ni juga boleh bahasa kan, kadang-kadang kita tengoklah bergaduh kan, boleh mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak senang lepas tu so pihak pengurusan boleh mengambil tindakan lah, boleh memberikan notis kepada pemilik-pemilik petak yang degil lah ataupun yang kurang bertanggungjawab dalam perkara tersebut lah. So kedua, pemilik tanggungjawab terhadap perlakuan jemputan pelanggan dan pekerja. Kebanyakannya kalau kita ada jemputan kan, kebanyakannya kalau ada jemputan ataupun gas ataupun saudara mara nak datang rumah, perlu register dulu kepada guardhouse kan, supaya kita tahu siapa yang datang ke tempat kita lah, supaya tidak terjadi kes-kes seperti kes-kes jenayah yang mungkin siapa-siapa pun boleh masuk kan. Sebab tu ada sekatan kepada mana-mana tetamu ataupun pekerja kontraktor untuk masuk di dalam rumah kan. So benda ni bagus sebenarnya. Kadang-kadang membuat contoh pemilik petak tu dia membuat renovation tetapi tidak mendapat kebenaran daripada pihak pengurusan. So benda ni salah lah. So di peringkat filter tadi tu kan daripada awal-awal lagi so polis bantuan ataupun guard security terhalang untuk masuk di dalam petak tuan-tuan dan puan-puan lah, sebab tidak mendapat kebenaran daripada pejabat pengurusan. So dibenarkan, janganlah marah pula kan. Sebab you all yang tak buat yang tak mendapatkan tak pergi buat permohonan kebenaran untuk buat renovation lah. So dari awal-awal dia dah disekat dah. Okey. Yang ketiga, bunyi peralatan elektrik yang diletakkan pada kelantangan rendah selepas jam 11 malam. Actually 11 malam ni pun macam contohlah nak buat renovation pun kerana sampai pukul 5 sahaja waktu bekerja saja dibenarkan. Tetapi kalau selepas pada waktu tu saya tidak digalakkan untuk membuat apa renovation lah, sebab mengganggu pemilik-pemilik lain lah untuk beristirahat lah. Kadang-kadang untuk 8.5 tu janganlah tuan-tuan bising pula kan. Kalau ada bunyi renovation ke, bunyi drill ke, itu memang dibenarkan dalam tempoh-tempoh yang tertentu lah. Okey, seterusnya lah rupa, muka dan warna diorang petak. Pemilik tidak boleh mengubah rupa, muat, warna dan mukaan di bahagian luar petak tanpa kebenaran bertulis daripada Perbadanan Pengurusan jika perlu pihak berkuasa. Okey, yang ni
So kalau kita nak, janganlah kita kena faham, okay, kita punya tuan-tuan punya harta beli rumah berserata ni, harta tuan-tuan dan perempuan hanya di dalam unit saja. Okay, di dalam unit petak saja, bukan di luar. So kalau nak buat warna pink ke, warna hitam ke tak boleh, kan? Kena follow juga warna yang dah di luar tu, jangan usik. Tuan-tuan mau buat di dalam saja, di luar tu tu dah harta bersama. So tidak boleh mengubah rupa permukaan warna luaran petak. Okey. Sama juga macam rumah landed strata. So, landed strata pun ada undang-undang kecil tu yang tidak membenarkan mana-mana pemilik petak untuk mengubah warna di hadapan. Warna di hadapan luar tu kita kekalkan warna yang sama, tapi dalam rumah tu terpulang kepada tuan-tuan perempuan lah. Okay, penyimpanan bahan mudah terbakar dan letupan. Okay, ini sama macam saya kata tadi lah, tidak dibenarkan untuk menyimpan apa-apa bahan-bahan barang-barang yang boleh mudah terbakar. So, kawalan serangga perosak, mengelak petak daripada inventasi anai-anai, worming, rodent, perosak dan serangga tu kalau apa-apa jarang yang dipasang. So kebanyakannya skim-skim strata ni ada dia punya pest control sendirilah. So kalau dia ada tahu isu-isu berkaitan dengan anai-anai ke ataupun macam-macam, so dia ada pest control dia. Kecuali ada dekat Kuala Selangor famous dengan binatang monyet banyak sangat dekat di daerah Kuala Selangor lah kan. Kat Puncak Alam tu banyak serangan monyet kan. So kalau serangan monyet tu kita cuba bantu, pihak PBT cuba bantu dan kita panjangkan kepada Jabatan Veterina lah untuk bantu ataupun untuk menyediakan perangkap-perangkap dia lah, sebab dia mengganggu gugat ketenteraman pemilik-pemilik petak yang duduk di dalam rumah serata lah. Okey, penyimpan haiwan. Bolehkah kita simpan haiwan kan di dalam rumah serata ni? Berbeza adalah tidak menyimpan apa-apa haiwan yang boleh menyebabkan kacau ganggu kepada pemilik lain. Okey, bermaksud kat sini dibenarkan, tetapi bila ada aduan ataupun yang menyebabkan kegusaran kepada pemilik-pemilik petak lain seperti bau, bunyi, binatang berbahaya, so benda ni memang tidak dibenarkan untuk di skim-skim strata. So tak boleh nak bela tiger ke, nak boleh benda-benda yang membahayakan kan. Benda-benda yang kalau ada kucing pun, kalau kucing tu pergi berjalan-jalan di kawasan harta bersama pun tidak dibenarkan. Kita hanya nak di dalam petak saja walaupun tidak mengganggu. Macam saya cakap ni perlu dibersihkan kan supaya bau tu tidak keluar daripada petak tu. Kalau bau tu, kalau ada orang buat aduan je, tuan-tuan boleh dikenakan notis dan denda RM200 sebab melanggar undang-undang kecil tadilah, menyebabkan kegusaran kepada pemilik-pemilik petak lain. Okey. So bila dah kita dapati ada haiwan-haiwan peliharaan ni dalam masa 3 hari penerimaan suatu notis bertulis daripada mengeluarkan haiwan tersebut daripada bangunan. Jika gagal Perdana Pengurusan boleh mengambil apa-apa tindakan dianggap perlu mengeluarkan haiwan tersebut kan. Kos, kita keluarkan haiwan tu pun ada kos dia juga. So kos ni pun kita masukkan dalam tuan-tuan punya bil. So kena tanggung lah kan. Bil untuk yang apa telah dikeluarkan haiwan tu kan. Macam itulah. Okey, Perdana Pengurusan juga tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa kerosakan semasa mengeluarkan haiwan tersebut. Contohnya haiwan tu mati ke kan. So pihak pengurusan tidak bertanggungjawab lah berkaitan dengan perkara tersebut. Okey, seterusnya mengerikan jemuran. Pemilik petak tidak boleh menggantung apa-apa basuh pada mana-mana bahagian petaknya yang akan meluncur keluar petak kecuali dengan keputusan terdahulu daripada Perdana Pengurusan. Ini ramai sangat yang buat kan. Kalau saya dulu kat KL tu memang banyak sangat pemilik-pemilik petak yang meletakkan baju ataupun seluar kan. Dia ada balcony tu, dia letak je macam tu. So benda tu boleh jatuh. So, tujuannya adalah pertama image pangsa puri ataupun kondo tu sendiri. Yang kedua berkaitan dengan baju ataupun seluar boleh jatuh ke pemilik petak yang lain lah. So benda-benda macam tu yang boleh memang tidak dibenarkan, tidak benarkan supaya dia membahayakan lah juga kan, walaupun baju kan boleh jatuh kepada petak lain boleh, baju tu boleh terjatuh di petak-petak yang lain lah. So ramai sangat yang buat benda ni mungkin you boleh letak tempat sidai baju tu lah secara proper lah kan. Tapi dalam atas cakap kelulusan bertulis dahulu daripada Perbadanan Pengurusan. Mungkin Perbadanan Pengurusan ada satu ketetapan ataupun undang-undang ataupun dasar untuk menjemur pakaian ni lah. So seterusnya pematuhan kepada undang-undang kecil. Perbadanan Pengurusan boleh menghadapi mana-mana pemilik petak yang walau diberi amanah terus melanggar undang-undang kecil ni atau undang-undang kecil tambahan untuk meninggalkan harta bersama serta-merta. Yang ini pun macam saya cakap tadi lah, tuan-tuan boleh dikenakan denda dan perlu diberikan notis dan Perbadanan Pengurusan ada hak
untuk tuan-tuan tidak menggunakan dan perlu meninggalkan harta bersama, contohnya membuat bising ke di kawasan swimming pool kan, tuan-tuan boleh security guard ataupun Perdana Pengurusan ada hak untuk tuan-tuan keluar daripada kawasan tersebut lah. Okey, ini pengenal pastian Perdana Pengurusan boleh mengendaki mana-mana orang yang enggan mematuhi penenggan 1701 negara kecil ini yang bukan sebenarnya untuk keluar dari bersama, macam saya cakap tadi lah kan. Dia peralatan melawan kebakaran, so ini boleh baca sendiri. So apa-apa pun peralatan lah, ini pun termasuk di dalam undang-undang kecil. So yang seterusnya adalah notis dan petunjuk. Pemilik hendaklah mematuhi dan patuh dengan semua notis dan petunjuk yang dinaikkan atau dipasang Perdana Pengurusan harta bersama yang tidak pemilik boleh mengalih atau merosakkan. So yang ini perlu setiap JMBMC perlu meletakkan notis dan petunjuk. Contohnya penggunaan gym pukul berapa daripada pukul berapa ke pukul berapa, ataupun penggunaan swimming pool. Macam rumah saya kan, saya tingkat 42, so tingkat 43, 44, 45 tu adalah gym. So agak bising kan, so kita kena redha je lah. Kita dah beli rumah di tingkat, rupanya atas rumah kita tu gym. So bila selepas pukul 11 benda tu tidak boleh digunakan kan, dia tidak boleh digunakan sebab boleh membuatkan kacau ganggu kepada pemilik petak lain lah. Sama juga macam swimming pool. Ada juga swimming pool yang boleh digunakan hanya pukul 7 sahajalah, sebelum pukul 7 saja. So pemilik petak perlu patuh dengan arahan-arahan yang telah dikeluarkan oleh pihak Perdana Pengurusan. Selagi dia tidak melanggar dengan dia tidak melanggari you punya hak lah. Okey. Yang kedua, larangan membuat halangan. Perdana Pengurusan boleh tanpa notis terdahulu mengalih atau merampas apa-apa harta milik termasuk tapi tidak terhad kepada objek dalam bentuk sekalipun. Perdana Pengurusan boleh menaikkan notis berkaitan. Contoh ramai banyak saya tengok kalau kita jalan di koridor kan, di koridor ada yang letak motor, dia letak basikal, dia letak pasu bunga kan di koridor, bukan di dalam petak. Bukan di dalam petak, tapi di luar petak. So tidak boleh. So Perdana Pengurusan kalau nampak benda tu buat inspection, building manager ke pergi buat inspection, nampak benda tu boleh rampas. Boleh rampas tanpa notis. So kita boleh bagi notis tu, kita dah letak dapat berlari untuk tuntut lah. Kita boleh rampas pada bila-bila masa sahaja. Benda ni salah sebab dia akan membuatkan kalau suatu ada kebakaran akan membuat kehalangan lah. Ada paling famous saya tengok di rumah-rumah kos rendah yang buat pagar terus, yang buat pagar ataupun membuat dia buat pagar untuk tidak masuk daripada harta sama. Itu bukan you punya harta untuk you pasang pagar di kawasan, bukan pagar di dalam unit, pagar di luar. Maksudnya orang lain tak boleh nak lalu koridor tu. Koridor adalah harta bersama, semua orang boleh lalu di kawasan tu. So tak boleh menjadikan itu harta persendirian lah, tidak boleh salah. Kalau kita bina pagar ke, so kalau ada pihak pengurusan dapat tahu if ada persoalan, boleh dibuka ataupun boleh dirobohkan lah. Tapi kos tu pun kalau kos roboh tu pun memerlukan kos untuk tangga tu, semua tu pun akan ditanggung oleh pemilik petak yang buat tadi tu. So bahaya benda-benda macam ni. Benda-benda macam ni lah kita tak nak lah kan. Kita nak pemilik petak yang duduk di rumah berserata sedar kan, kawasan-kawasan yang bukan hak tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey. Taman, laman dan tumbuhan berpasu bina tidak merosakkan mana-mana laman, taman atau pokok-pokok bunga dalam harta bersama. Contohlah kalau ada pihak pengurusan atau pihak JMB menyediakan pokok-pokok, so tuan-tuan janganlah ambil pokok-pokok tu kan, nak cantik ambil sesuka hati, tidak, kecuali lah mungkin ada orang minta kebenaran daripada pihak pengurusan dan sebagainya lah. Mereka tidak menggunakan mana-mana bahagian harta bersama untuk tujuan taman sendiri kecuali yang kelulusan betul terdahulu. Kebanyakannya yang nombor 2 ni banyak berlaku bila pemilik petak yang duduk di ground floor. Yang dia duduk di ground floor, dia merasakan tanah lebihan tu adalah tanah dia. Kan, dia buatlah taman lah, letak pasu bunga lah, dia yang buat pondok. So benda-benda macam ni pihak pengurusan boleh mengambil tindakan. Bagi saya jangan takutlah. Kadang-kadang bila seorang dah buat, so ramai yang akan ikut. So dia tidak adil kepada yang lain lah, sebab itu bukan harta anda. Pemilik-pemilik yang duduk di ground floor itu bukan harta anda. Itu adalah harta bersama. So kalau contoh
pihak pengurusan keluarkan dasar, okey, nak buat kebun komuniti ke, itu pun perlu dimeterai ataupun dapat di dalam perlu disahkan di dalam mesyuarat agung tahunan lah. Kan, benda tu perlu disahkan. If tak disahkan, benda tu tidak boleh dibuat, tidak boleh dilaksanakan di dalam mana-mana harta bersama. Okey, seterusnya, pencerobohan harta bersama. Pemilik tidak boleh membuat apa-apa ke harta petak yang boleh menceroboh bahagian harta bersama atau petak lain. Pemilik boleh memasang apa-apa peranti mengunci atau keselamatan apa-apa penghadang atau struktur keselamatan perlindungan. Tidak boleh menyimpan barang-barang peribadi atas harta bersama. Okey, harta bersama you tidak boleh menjadikan harta sendirilah. Macam saya cakap tadi lah. So kalau didapati benda tu you ceroboh ke, so dia dah jadi trespass lah kan kepada skim tersebut. So pemilik petak boleh mengambil tindakan kepada tuan-tuan perempuan yang melanggar peraturan-peraturan tersebut lah. Okey, seterusnya perabot lengkapan dan lengkapan. Apa-apa perabot atas harta bersama disediakan untuk kenikmatan dan keseleksaan sebab tidak disalahguna, diganggu atau dimusnahkan, dirosakkan. Kalau tuan-tuan dan perempuan ataupun pemilik petak pergi di harta bersama yang ada perabot, yang ada meja bawa balik, semua tak boleh. Itu bukan harta you all. Itu adalah harta pihak pengurusan. So digunakan, bukanlah harta semua kepada pemilik-pemilik petak disebut. So semua orang nak menggunakan, bukan harta persendirian lah kan. Okey, kanak-kanak bermain di harta bersama perlu mengambil semua langkah. So ini ibu bapa perlu mengawal lah kan. So ini saya rasa benda biasa. So seterusnya, bahagian ketiga, 5 kenderaan. Kenderaan yang dipakai secara tidak wajar boleh ditunda atau dikunci tayar oleh Badan Pengurusan atas skop pemilik tanpa notis terdahulu. So benda-benda inilah yang ramai yang buat sebenarnya kan. Kita pergi parking di tempat di kawasan pemilik petak lain. Ini salah. Parking adalah accessory parcel kepada pemilik petak yang dia beli rumah tu, dia dapat accessory parcel, dia dapat parking kan. So you tak boleh parking sesuka hati di kawasan yang telah ditetapkan. Ini untuk spesifik untuk rumah ni saja, you tak boleh kan. So pihak pengurusan boleh mengunci tayar kunci tayar tersebut dan hanya ditanggalkan selepas pembayaran charge. Boleh dikenakan charge RM200 berserta apa-apa kos tunda ke apa-apa kos lain melibatkan untuk mengalihkan kenderaan anda di tempat lain kan. Contohnya kalau dah seminggu ataupun 2 minggu kan you parking dekat kawasan accessory parcel orang lain, ini tidak dibenarkan, salah. So bila salah, so pihak pengurusan perlu buat sesuatu, perlu membuat laporan polis untuk mengeluarkan kereta tersebut di kawasan di kawasan di luar ke, ataupun minta bila kawasan luar mungkin kalau di DBKL kan, mana-mana PBT tengok kawasan ni salah digunakan, so dia tarik kereta tu dimasuk ke tempat depo penyimpanan lah. So benda tu perlu, dan pihak pengurusan pun kena bijak lah orang cakap kan, if ada apa-apa tu dia perlu buat laporan polis supaya kita ni ditunding jarilah selepas apa-apa berlaku kan. So seterusnya, Badan Pengurusan tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kerosakan atau kehilangan akibat daripada kenderaan itu ditunda atau dikunci tayar. So macam saya cakap tadi, so buat laporan polis if apa-apa nak keluarkan kenderaan itu daripada luar lah. So dibenarkan sebenarnya. Okey, pembinaan atau struktur taman tidak dibenarkan dinaikkan, ini pun banyak juga. Di tempat saya pun banyak juga. Di Kuala Selangor pun banyak juga, mana banyak parking. Kita tengok ni rumah-rumah kos rendah ke rumah-rumah apartmen, dia tengok parking tu tiada bumbung. Tambah bumbung sendiri, benda tu salah. Melainkan pihak pengurusan yang melaksanakan kan. Memang pada asalnya tiada bumbung, tetapi bila ada mesyuarat agung ataupun mesyuarat agung luar biasa bersetuju untuk memasang bumbung, itu dibenarkanlah kan. Kalau individu punya sini tak dibenarkanlah. Okey. Seterusnya, perupusan sistem pecah. Tidak dibenarkan menyebabkan pembuangan yang mengganggu pemandangan melibatkan tanah, sampah, bahan buangan atau sepihan petak. Tidak dibenarkan untuk membuang apa-apa sampah, tanah atau habuk bahan lain ke atas harta bersama. So ini memang kita tahulah memang tidak dibenarkan lah kan, untuk membuat sampah ke membuang apa-apa sampah daripada koridor ataupun daripada balkoni kan, memang tidak dibenarkan. So kalau ada mana-mana pemilik petak yang melakukan perkara tersebut, so ada CCTV, so tuan-tuan boleh dikenakan denda lah RM200 macam saya bagi tahu tadi lah. So pengubahsuaian, yang ini yang paling
banyak sangat sebenarnya. Okey, pengubah sembahyang ada terbagi kepada dua. Satu adalah renovation dalaman, satu extension. So extension untuk rumah high rise tidak dibenarkan. Untuk rumah-rumah bertingkat yang tinggi tidak dibenarkan. You nak extend apa dekat rumah you kan? Contohnya ada tingkat 3, hari tu ada yang viral tu saya tengok. Siap tambah buat macam rumah kampung siap. Benda tu salah lah sebab itu dah mengganggu kan, dah mengganggu you punya harta hanya di dalam unit sahaja kan, dalam unit saja. Tapi kalau untuk rumah landed strata dibenarkan, sebenarnya dibenarkan selagi tidak terkeluar daripada petak tu lah kan. Tidak bolehlah nak ubah suai sampai harta bersama kan, jalan tu dah harta bersama, so boleh dibenarkan, tetapi ada syarat-syarat yang ditetapkan oleh Perbadanan Pengurusan dan pihak PBT. So untuk rumah landed strata yang nak buat pengubahsuaian ataupun extension perlu mendapat kebenaran dulu daripada pihak pengurusan, dan lepas dapat kebenaran daripada pihak pengurusan baru boleh mohon di peringkat PBT lah. Okay. Yang ni kepentingan kelulusan putus daripada Perdana Pengurusan sebelum kerja pengubahsuaian ini penting. Ini sangat penting sebab pihak pengurusan perlu mengawal semua pengubahsuaian yang tuan-tuan dan puan-puan buat. Sebab pengubahsuaian ni pun ada benda yang you boleh buat, ada yang tak boleh buat. Contohnya kalau untuk renovation, you tak boleh tambah beban di dalam petak tu, itu pun salah. So kita dapat tahu, kita akan pihak building manager ataupun building executive ke JMB ke boleh memberi arahan untuk you mengubah balik kan, membuka mana-mana renovation yang tidak menepati syarat-syarat yang ditetapkan lah. Pembayaran deposit untuk pematuhan undang-undang kerja, ini pun penting sebab bagi saya if tak ada deposit ni, contohlah kalau ada kontraktor yang melalui harta bersama kan, kotor, rosak, lift calak ataupun sampah-sampah terjatuh waktu renovation tu, so benda ni perlulah. So setiap kali ada kontraktor masuk, so pihak pengurusan perlu membuat semakan mana-mana unit yang ada yang mempunyai inilah kerja-kerja pengubahsuaian tadi lah. Okay? Tanggungjawab pemilik untuk menyemak dan pihak berkuasa tentang apa pengurusan untuk menjalankan kerja pengubahsuaian. Yang ini saya cakap tadi tu. Kan, untuk rumah-rumah bertingkat memang tidak dibenarkan langsung untuk extension. Kalau landed strata dibenarkan, tetapi ada syarat-syarat tertentu. Okay, kalau untuk internal tu perlu memohon kepada pejabat pengurusan lah, isi form, ada deposit dia, lepas tu ada tempoh masa, dan bila dah isi form tu, so form tu akan ditampal di pintu kan, supaya pemilik petak yang lain tahu rumah ni ada renovation yang tengah dijalankan. So akan ada bunyi bising sedikit pada tempoh yang ditetapkan lah. Okay. Pengubahsuaian terhad kepada sempadan petak dan tidak ada kerja dilaksanakan atas mana-mana harta bersama. So ini saya beritahu tadi lah, you nak buat pengubahsuaian, tapi nak buat sampai nak ambil harta bersama kan, rumah bawah pun nak pasang, nak dekat bahagian dapur sebab ada nampak ada tanah kosong. Itu bukan tanah tuan-tuan dan puan-puan ya. Untuk yang duduk di ground floor ni bukan tanah dan puan-puan, itu salah. Salah kalau kita ambil hak orang lain lah. Okay, itu dah termasuk dalam harta bersama. So pengubahsuaian tidak menggugat atau melemahkan mana-mana anggota sokongan struktur termasuk dinding licin atau struktur beban dalam bangunan pengubahsuaian. So you nak tambah buat pengubahsuaian tetapi nak tambah bilik, tapi nak ada bilik tu nak tambah ada bricks dalam petak tu. Maksudnya dah menambah beban di dalam unit tersebut lah. Mungkin akan ada berlakunya leaking interfloor ataupun bocor dan sebagainya. So benda-benda ni sebenarnya kita nak elakkan. Alright. Seterusnya adalah bahagian pengubahsuaian. Sama juga, tanggungjawab penuh pemilik terhadap apa-apa kecacatan atau kerosakan akibat daripada kerja pengubahsuaian. Macam saya cakap tadi, tanggungjawab if ada apa-apa kerosakan semasa berlakunya pengubahsuaian tersebut, pemilik petak perlu bertanggungjawab lah. Kan, perlu bertanggungjawab. Mungkin deposit anda akan forfeited. Mungkin deposit tu akan cakap apa? Tak refund kepada pemilik yang melaksanakan aktiviti-aktiviti yang boleh menyebabkan kerosakan kepada harta bersama seperti lift,
koridor dan sebagainya. Kerja pengubahsuaian tidak menyebabkan kesulitan atau bahaya kepada pemilik lain dalam bangunan. So yang ini pun sama kan, yang ini tidak boleh menyebabkan bahaya. Contohnya you nak buat pengubahsuaian tapi you letak halangan lah, you letak barang-barang you dekat you punya koridor kan, sampai pemilik petak lain nak lalu pun tak boleh. So benda tu salah lah. Okay. So sekatan terhadap kerja pengubahsuaian ni sama je macam saya cakap tadi, membeli tingkap lantai lain kepada petaknya, memindahkan mana-mana pintu atau tingkap. Ini pun salah sebab ada juga kes bila pihak pemaju ataupun pihak JMB tidak return semula deposit tu kepada pemilik petak. Sebab bila after je renovation siap, kebiasaannya pihak pengurusan ataupun building executive pergi tengok, pergi buat lawatan tapak, mendapati kerja-kerja pengubahsuaian ni berbeza. Apa yang dimohon kepada pihak pengurusan lah, macam saya cakap tadi lah, dalam unit tu dia tambah lagi tingkat lantai untuk dijadikan double story dalam unit dia. Benda tu salah. Benda yang untuk ubah pintu tu semua pun tak boleh juga. So ni pun salah lah. Menanggap atau membuat perubahan kepada mana-mana ciri keselamatan petaknya, ni pun salah. Mengalih mana-mana sistem penyaliran, menukar atau menambah baik keseluruhan sistem elektrikal, ni pun bahaya juga. Ni pun tidak dibenarkan. Menyambung atau menyalakan elektrik secara tidak sah. Tidak dibenarkan menetak, menggerudi dan memaku paku atau skru di dalam dinding dalam jarak 300 mm kepada mana-mana saluran paip atau elektrik. So yang ini pun salah juga lah, yang boleh menyebabkan kebocoran di mana-mana unit petak. Sekatan terhadap kerja pengubahsuaian tidak boleh menyebabkan pengubahsuaian atau perubahan dilakukan kepada luaran petak. Macam saya cakap tadi lah, tak boleh cat dan sebagainya di luar kawasan, di luar petak tu sendiri, sebab di luar petak tu adalah harta bersama. Dan boleh masang antena TV, radio dan tabung umum tanpa kebenaran. Ini perlu mendapatkan kebenaran daripada pihak pengurusan. Memasang kondenser penghawa dingin dan letakkan dalam ruangan yang diperuntukkan diluluskan dalam perbadan pengurusan. Ini pun sama juga, you nak letak you punya kompresor tu tak boleh letak sesuka hati, sebab di dalam pengurusan dia ada kawasan-kawasan dibenarkan kan, kawasan-kawasan dibenarkan untuk meletak kompresor aircon ni tadi tu di tempat-tempat yang tertentu. So perlu patuhlah yang tu. Okey, kecacatan kepada petak yang memberi kesan kepada sokongan dan perlindungan. Okey, yang ni kadang-kadang petak dalam kawasan maju memberikan kesan atau memberikan kesan kepada penyokong atau perlindungan kepada petak lain mengakibatkan kerosakan kepada petak lain. Okey, pemilik petak cuai tidak mengambil tindakan pemulihan setelah 2 kali notis 14 hari. Ini pun memang dia membuat memberikan kesan kepada kerosakan kepada petak-petak lain. So yang ini pun pihak pemilik petak yang terlibat perlu bertanggungjawablah, kan, bertanggungjawab untuk membaikilah kerosakan-kerosakan yang telah berpunca daripada petak tersebut. Okey, itu sahaja. Itu sahaja perkongsian saya pada hari inilah. Okay. Alright, terima kasih Surveyor Zul untuk perkongsian sebentar tadi. That was very insightful and energetic of you. Seterusnya kita akan beralih kepada sesi soal jawab di mana Surveyor Zulfikar akan menjawab sebarang soalan anda tentang topik pada hari ini. Alright, so starting with Miss Rina. Can owners make a complaint if about 20% of the units are rented to a college as students' hostel? In addition, many units are rented to restaurant operators as workers' hostel. Okay. Untuk soalan Puan Rina, thank you Puan Rina atas soalan tersebut. Okey, berkaitan dengan undang-undang kecil, kita boleh masukkan undang-undang kecil tambahan tidak dibenarkan untuk membuat asrama pekerja. Asrama tidak, contohlah di dalam undang-undang kecil kita boleh state tidak dibenarkan membuat asrama. Kalau kita tahu ada membuat asrama, memang kita halanglah, tetapi untuk persendirian macam kita tahu pun, tapi owner sendiri yang menyewakan kepada student, kita ada hak untuk menghalang. Okey, itu terpulang kepada pemilik-pemilik petak itu sendiri. Begitu juga kepada foreigner kan, ada setengah scheme kan, banyak yang foreigner menyewa di kawasan tersebut. Kita tidak boleh menghalang, kita tidak boleh letak peraturan tidak dibenarkan foreigner untuk menyewa di kawasan tersebut. Salah. Against dengan federal constitution.
lila kan. So kalau kita memberitahu tidak boleh dijadikan asrama, itu boleh. Kalau kita dapat tahu kan, kadang-kadang di rumah-rumah lokal kebanyakannya majikan-majikan menyediakan asrama pekerja, tetapi di dalam kawasan strata itu boleh dikawal lah dan di peringkat pengurusan. Yang kedua berkaitan dengan many units are rented to restaurant operators as workers hostel. Ini macam saya cakap tadi kan, kalau kita tak dapat tahu ada asrama pekerja di dalam tu, so yang ini boleh melaporkan kepada JTK lah, Jabatan Tenaga Kerja, dan pihak pengurusan sendiri pun boleh membuat lawatan kepada petak-petak yang dijadikan asrama pekerja. Tetapi dalam undang-undang kecil kita kena letaklah, kita kena state, kena dimetrai, kena dapat pengesahan di dalam mesyuarat agung tahunan ataupun mesyuarat agung luar biasa. Okay? Alright, baik Surya. Saya rasa ada beberapa lagi soalan daripada Ms. Rina, dan soalan seterusnya, I think it's in addition to the previous question. Where can I file the complaint? I think for the hostel thing, yeah. Bila kita berduduk di rumah berseratan, kita ada JMB, kita ada management corporation, kita ada pejabat pengurusan. So pejabat pengurusan itu sangat-sangat berfungsi untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk melaporkan aduan-aduan. Jangan terus pergi ke COB ke, jangan terus pergi ke pihak-pihak, dilaporkan dulu kepada pejabat pengurusan. Jangan terus pergi ke KPKT. Kita kena laporkan dulu kepada pejabat pengurusan. Bila pejabat pengurusan dah mengambil tindakan, if tak ada apa-apa tindakan daripada pejabat pengurusan, baru tuan-tuan dan puan-puan boleh melaporkan ataupun boleh melaporkan aduan tersebut terus kepada pihak COB, pihak PBT ataupun pihak KPKT. Okay? Alright, baik Surya. Also, how about installing water filter, not the small portable water filter, but a big one, about 3 feet, and front of the unit next to the water filter, I guess. Does this fall under house rule or Shabas? There is currently no house rule, and PM said Shabas doesn't allow and will fine owners. Your advice, please. Thank you. Okay, installing water filter ni pun sama juga, boleh dimasukkan di dalam house rule lah. Sebab ada water filter macam kadang-kadang kalau installing water filter ni, contoh biasanya kalau pihak-pihak tertentu nak pasang water filter perlu mendapat kebenaran daripada pihak pengurusan lah kan. Ni pun boleh dimasukkan di dalam house rule pun, dan boleh disahkan di dalam AGM kan, sebab kadang-kadang ramai semua pemilik petak nak pasang water filter dan sebagainya, dan saiz pun berbeza-beza. Mungkin pihak JMB ataupun pihak pengurusan boleh menetapkan kriteria ataupun mana-mana service provider yang nak masuk di kawasan-kawasan unit petak ni perlu mendapatkan pengesahan ataupun pemilik petak perlu mendapatkan approval daripada pihak pengurusan lah. Tapi yang ni perlu disahkan di dalam AGM lah. Okay? Alright, terima kasih Sir. Finally, daripada Ms. Rina again. If common areas belong to pengurusan, bolehkah penduduk dipaksa menanggung charge untuk memasang tetiang meter dalam proses menukar ke meter individu? Tiada AGM diadakan, jumlah kos terus dimasukkan ke invoice. Masalah owners yang tak bayar telah dilucut hak menghadiri AGM, dan voting sebab ada outstanding. Kalau owners tak bayar, terkejut nak menghadiri AGM sebab ada outstanding. Okey, ini setahu saya kalau untuk ini saya kena check balik lah. Kalau untuk pindahkan daripada meter pukal ke meter individu, memang kita wajib setiap untuk untuk residential area wajib perlu buat pertukaran meter lah, daripada meter pukal ke meter individu. Untuk berkaitan dengan kos tu, memang kalau ada kos yang kalau perlu ditanggung, kalau dia berkaitan dengan harta bersama, perlu ditanggung oleh semua pemilik petak lah kan, perlu ditanggung di dalam maintenance fee itu sendiri. Tapi kalau meter individu tu, kalau ada kos-kos yang terlibat perlu dimasukkan di dalam invoice, dan perlu juga dimaklumkan di dalam mesyuarat agung tahunan lah. Kalau benda ni contoh kalau dah 5 tahun dah meter pukal kan, tapi management dah
diwajibkan untuk tukar kepada meter individual, bawa saja ke dalam AGM. Perlu maklumkan di dalam AGM bahawasanya tahun ni kita akan adakan pertukaran meter dan mungkin ada penambahan kos kan. So pemilik petak ni tidak terkejut lah kan, tiba-tiba ada 500 penambahan kos yang besar kan, kos yang tinggi. Okay. Thank you, sir. Seterusnya kita ada soalan daripada Encik Nash Yusof. Berkenaan dengan haiwan peliharaan, apakah ini macam saya cakap tadilah kan, pemilik petak kalau kita, nak cakap dibenarkan ni dalam atas cakap dia bukan tidak dibenarkan, tetapi if haiwan peliharaan tersebut memberikan kegusaran atau memberikan ketidaktenteraman daripada pemilik petak lain seperti bau ataupun bising, bahaya, so pihak pengurusan boleh pergi membuat inspection atau membuat lawatan kepada unit yang terlibat untuk memberikan notis dan mengeluarkan haiwan tersebut, dan boleh dikenakan denda sebanyak maksimum RM200. So tapi denda ni perlu disahkan di dalam mesyuarat agung tahunan AGM. Okay. Apakah tindakan selain daripada denda, sir? Itu tindakan yang di dalam undang-undang kecil. Bila kita dapat tahu pihak pengurusan boleh rampas haiwan tersebut dan boleh keluarkan haiwan tersebut. Bila pihak pengurusan dah rampas, mesti pemilik petak tu akan cari balik. So mungkin dia akan lebih berhati-hati dalam membuat dalam memelihara binatang peliharaan itulah. Tapi kalau binatang peliharaan itu memang mengakibatkan bahaya kepada pemilik petak, itu memang tidak dibenarkan lah. Okay? Alright, seterusnya kita ada soalan daripada Cik Nizadi. Apakah kuasa perbudanan pengurusan dalam pengambil tindakan sebagai ejen bagi pemilik dalam perkara kecacatan kepada petak? Tindakan sebagai ejen. Apakah kuasa perbudanan pengurusan dalam mengambil tindakan sebagai ejen bagi pemilik dalam perkara kecacatan kepada petak? Yang ini, saya kecacatan kepada petak ni, Puan Miza refer kepada kerosakan waranti ke harta bersama ke? Sebab ini kuasa perbudanan pengurusan dalam mengambil tindakan sebagai ejen bagi pemilik dalam perkara kecacatan kepada petak. Okey. Kalau saya dah faham dah soalan dia. Okey, kalau di dalam petak, if ada dalam tempoh waranti, contohnya dalam baru belikan, contoh selepas sweepy kita ada waranti daripada pihak pemaju. So apa-apa kerosakan di dalam petak itu sendiri, boleh pihak pemaju, if ada jaminan ataupun waranti daripada pihak pemaju, so gunakan sebaik mungkin apa-apa kerosakan, jika ada kerosakan yang berkaitan dengan struktur ke ataupun hair crack ke, so ada leaking interflow ke, ni boleh terus masa kalau dalam tempoh pemajuan tu perlu buat aduan kepada pihak pengurusan supaya pihak pemaju membaiki defect di dalam petak tersebut. So yang ini saya rasa kalau you tak after 2 years dah habis tempoh waranti, nak tuntut memang susah lah. Tapi kena pastikan dalam tempoh waranti tu guna sebaik mungkin. Selepas habis tempoh waranti, if ada apa-apa kerosakan tu pihak contohnya leaking interflow, itu pemilik petak sendiri yang perlu menanggunglah kos-kos yang terlibatlah di dalam petak. If kalau contohnya leaking tu dia melibatkan harta bersama, berpunca daripada harta bersama, bermaksud dekat sini pihak pengurusan atau pihak ZMB yang perlu mengeluarkan kos lah, bukanlah duit diorang yang keluarkan kos. Tidak, kita gunakan maintenance fee tadi tu untuk membaiki kebocoran tersebut. Alright, thank you, sir. Next, soalan daripada Cik Shikin Syarul. Bolehkah perbudanan pengurusan membuat suatu perjanjian dengan seorang pemilik tertentu bagi peruntukan kemudahan atau perkhidmatan oleh perbudanan pengurusan berkenaan dengan petaknya? Bolehkah perbudanan pengurusan membuat sesuatu perjanjian dengan seorang pemilik petak tertentu bagi peruntukan kemudahan atau perkhidmatan oleh perbudanan pengurusan berkenaan dengan petaknya? Okey, yang this one, kalau berkaitan dengan perjanjian dan sebagainya ni,
dia lebih kepada harta bersama, macam penggunaan dewan ke ataupun penggunaan swimming pool ke, kan. If ada you nak guna harta bersama, perlu mendapatkan kebenaran atau perjanjian. Dia dalam perjanjian ni lebih kepada isi form je sebenarnya, kan, apa syarat-syarat yang ditentukan, ataupun renovation, perjanjian you nak buat renovate rumah you tak boleh buat melebihi daripada apa yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan ataupun ditetapkan oleh akta. Itu perjanjian yang biasa dibuat antara pemilik petak dan perbadanan pengurusan. Tapi kalau perjanjian lain ni mungkin perjanjian berkaitan dengan pembayaran wang penyelenggaraan. Okay, contohnya seseorang pemilik petak tu mendapat kita dapati ada tunggakan terlalu banyak, contohnya ada dalam 20,000, so dia nak bayar secara angsuran, itu dibenarkanlah. Mungkin perjanjian antara pemilik petak itu sendiri dan pihak MC atau pihak GMB menyatakan pihak pemilik petak itu berjanji akan membayar semua tunggakan-tunggakan caj penyelenggaraan, dan tetapi dibayar secara berangsuran, itu dibenarkanlah. Alright. Baik Tuan. Finally, we have a question daripada Cik Nazliana Nazarudin. Apakah tindakan dan solusi yang diambil oleh kerajaan negeri bagi mengatasi permasalahan yang timbul di kawasan yang tidak mempunyai badan pengurusan bersama? Okey, ini soalan famous, terutamanya di rumah-rumah kos rendah. Kalau dalam kerajaan negeri Selangor, bagi saya memuji kerajaan, banyak inisiatif kerajaan negeri Selangor berikan, terutamanya ada program Case Squad. Ada program untuk Case Squad ni adalah kerajaan negeri menyalurkan kepada lembaga hartanah Selangor LPHS untuk membantu mana-mana skim yang tiada badan pengurusan bersama ni. Kebanyakan tiada badan pengurusan bersama ni disebabkan tiada duit lah, kan. Rumah kos rendah, kita ada satu dana Case Squad ni untuk melantik ejen pengurusan di kawasan tersebut. Contohnya dalam tempoh masa setahun ataupun 6 bulan, kan, kita ada satu dana daripada kerajaan negeri disalurkan kepada skim-skim tertentu untuk melantik ejen pengurusan. So sehinggalah wujudnya dalam ejen pengurusan ni dia bantu daripada segi kutipan, bantu dari segi penyelenggaraan, bantu sebelum ni tak pernah pun ada mesyuarat agung AGM, tetapi bila ada ejen pengurusan ni, ejen pengurusan bantu untuk mewujudkan atau melaksanakan AGM di kawasan tersebut. So bila ada AGM, penduduk pun mungkin dah di-educated sikit tentang pengurusan strata, so dah tak ada masalah di tempat tu. Mungkin kalau dah ada JNB, pulanglah kepada JNB tu untuk teruskan ejen pengurusan tersebut, atau menanti ejen pengurusan lain, ataupun nak buat secara in-house. So bagi tu kerajaan negeri tu memang ada peruntukan, tapi saya tahu so far kerajaan negeri Selangor lah, kerajaan negeri Selangor yang memberikan peruntukan tersebut lah. Alright, thank you sir. Saya rasa itu je soalan yang kita ada pada hari ini. Kini kita telah pun sampai ke penghujung rancangan Bual Bicara ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Superior Zulfikar untuk perkongsian sebentar tadi dan untuk berkongsi perspektif beliau. Once again, great presentation sir. Terima kasih juga kepada peserta untuk sudi bersama kami pada petang ini. Kami berharap untuk bersama anda semua lagi pada episod yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih, Afan.